Tentang muslim semak mati Allah Subhanahu wa taala. Forum kita pada pagi ini untuk mengajak kita sama-sama menjejakkan kaki ke bumi Syria. Yang mana tuan-tuan, setengah pendapat berkata jasad Bilal ibn Rabah dikebumikan di sana. Kalau tanya orang Syria, tobat lahum, dia tak mengaku Bilal tanam di kampung Raja Uda. Kalau tanya Arab Syria, dia bermati-matian mempertahankan jasad Bilal ibn Rabah muazzin pada Rasulullah SAW dikebumikan di bumi Syria bila mana Nabi SAW wafat. Tuan-tuan, dia tak mampu lagi melaungkan azan di Masjid Nabawi. Bila sampai kalimah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh pensan. Azan jatuh pensan, azan jatuh pensan. Sampai tak larat nak pensan. Maka dia minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku nak keluar. Abu Bakar kata, jadilah muazzin kepada kami. Abu Bakar kata, jadilah muazzin pada kami pula. Jangan niat hanya pada Rasulullah saja. Kami pun mahukan khidmat kamu, wahai Bilal. Lalu, tak ingatkah aku bebaskan kamu? Abu Bakar kata. Abu Bakar kata, tak ingatkah aku bebaskan kamu, wahai Bilal? Lalu jawab Bilal, apa niat kamu bebaskan aku? Jawab Abu Bakar, sudah tentu kerana Allah. Kalau kerana Allah kamu bebaskan aku, maka izinkanlah aku juga pergi kerana Allah. Bukan aku duduk sini kerana kamu tahan aku. Jam Abu Bakar, tuan-tuan. Maka berangkatlah Bilal ibn Rabah ke bumi Syria. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bumi Syria sedang sangat-sangat bergolak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dapat gambaran pada Ustaz Nazmi sebagai ahli panel pertama. Beliau baru balik daripada Syria, lebih kurang dalam 2 minggu dah ke sana. Lebih kurang. Lebih kurang, tak tahu lebih ke kurang. Tuan-tuan, dan satu penghargaan kita dapat rasakan. Relax bro, buah kau balik batu. Buah. Tuan-tuan, mata Rasulullah. Syekh Ali Syabuni, kalau kita tengok kitab tafsir ayat-ayat hukum, mengirimkan suatu warkah, ucapan kata-kata semangat kepada Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Syekh Ali Syabuni ni ketua ulama Syria, tuan-tuan. Wahbah Zuhaili Syria, Ramadan Al-Buti Syria, tapi kawan ni ketua dia. Lalu dia mengirimkan surat membangkitkan semangat pada Tok Guru Jadi. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Ustaz tinggalkan Syria sekitar 10 tahun. Bulan lepas Ustaz pergi Syria dengan suasana yang sangat-sangat berbeza. Sangat berbeza. Jadi tuan-tuan, apakah gambaran yang Ustaz nak bawa pada kita pada pagi ini? Suatu bentuk kemusnahan, suatu bentuk darah ni macam air hujan, suatu bentuk kezaliman yang berlaku di bumi Rusia. Apa saja yang Ustaz nak bawa untuk sama-sama kita berkongsi pada pagi ini, mudah-mudahan bangkit rasa keinsafan kita atas dasar saudara satu akidah, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang tenang ini dapat sama-sama kita berkumpul, dan saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada yang hadir
Dalam tuan-tuan sibuk, kadang-kadang weekend, mingguan ni nak melepak kat rumah kan, nak berehat, datang lagi dengar tazkirah. Tu aku insaf tu. Ya, tapi korang relax je, yang mengahnya aku masa Ridwan. Muslimin muslimat yang dimautan sekalian, yang nak hormati Ustaz Nazri, Ustaz Ridwan Rahmat, kepada yang hadir pada pagi ini, tidak ketinggalan kepada tetamu VVIP kita, pelajar-pelajar pondok yang datang pada Kedah, ahlan wa sahlan bikum. Semoga dengan kedatangan mereka ini bertambah keberkatan dalam majlis kita. Lebih-lebih lagi anda difahamkan lepas berdiri ada makan, Ustaz ya. Ya, sebab Nabi kata sebaik-baik makanan khairu ta'am, sebaik-baik makanan yang bercampur antara orang biasa dengan orang miskin. Ya, anak-anak yatim, budak ngaji agama tu sebaik-baik makanan. Wa syarru ta'am at-ta'amu alladhi khussa fihi al-aghniya. Sejahat-jahat makanan yang hanya dikhususkan untuk orang-orang kaya je. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu seburuk-buruk makanan, ialah makanan dekat hotel-hotel 5 star. Itu semua haram jadah belaka, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Hari ni kita cerita je lah, tak nak skema-skema pun, cerita je. Saya belajar di Syria tahun 1992 sampai tahun 1998. Dan saya dengan Ustaz Ridwan Rahmat kira sezaman lah. Kami bertemu daripada Malaysia lagi, belajar di Kemaman. Ustaz Ridwan Rahmat pun sama juga. Cuma saya pergi dulu, lepas tu dia follow kemudian, tuan-tuan. Kami belajar di Syria di zaman pemerintahan Hafiz Al-Assad. Jadi saya sempat kenal orang tua mal'un ni, tuan-tuan. Mal'un Hafiz Al-Assad ni. Kalau orang tak kenal dia, orang kata apa dah ustaz ni cakap lebih-lebih. Lebih-lebih lah, pasal kau tak duduk kat sana, kau tak tahu. Duduk kat sana, belajar kat sana, baru tahu siapa dia Hafiz Al-Assad. Tuan-tuan, ketika saya mula sampai kat Syria, benda yang paling saya terperanjat bila saya nampak patung Hafiz Al-Assad. Patung dia macam patung dekat Batu Cape tu. Perasan tak? Armugam. Macam tu lah. Dia pun ada juga Hafiz Assad nama dia. Dia punya patung sebesar-besarnya. Kalau kita pergi roundabout, mesti ada patung orang tu kutuk ni. Jadi saya pun pelik. Aku ni nak pergi mengaji agama, tempat Syria, ulama alim-alim, tapi ada tok pekong besar. Bukan satu, bukan dua, berpuluh. Di setiap sempadan, contohlah macam kita kan, Selangor nak masuk Negeri Sembilan, nak masuk ke Melaka, nak pergi ke Johor kan. Di Syria, setiap sempadan yang membezakan antara negeri-negeri dekat dia punya sempadan tu ada patung Hafiz Al-Assad. Setiap sempadan. Kalau kita masuk dekat jabatan kerajaan, yang mula-mula sambut kita kepala Hafiz Al-Assad. Bukan kepala dia banyak, tuan-tuan. Patung dia, kepala patung dia mesti ada. Jadi saya pun pelik. Saya fikir ulama sini tak berani tegur ke? Haram benda ni. Kau jangan buat pandai kau laya. Di Syria, tuan-tuan, sesiapa sahaja yang tegur ya patung Hafiz Al-Assad tu, kata haram lah, itulah, inilah, dia akan ditangkap, dipenjara, diseksa, dan silap gaya terus dibunuh. Itulah keadaan di Syria. Saya cerita sedikit latar belakang sejarah Syria. Hafiz Al-Assad memerintah Syria pada tahun 1970-an melalui rampasan kuasa tentera. Hafiz Al-Assad ini daripada golongan minoriti Alawi. Di Syria, majoritinya berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. 80% berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi. Lagi 20% ini, tuan-tuan, berkongsi antara Syiah Alawiyah dan An-Nusairiyah, Druz dan juga Kristian. Tuan-tuan, Syiah Alawiyah ini diasaskan oleh seorang yang bernama Muhammad An-Nusairi pada tahun 200 Hijri. Ya, dia pecahan-pecahan daripada Syiah yang pelik-pelik. Cerita Syiah nanti insya-Allah saya akan cerita pada pusingan yang kedua. Jadi Hafiz Al-Assad merampas kuasa tentera bila dia jadi Menteri Pertahanan yang tertinggi. Dia pecat semua anggota
tentera yang memegang jawatan tertinggi dalam Syria yang berfahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan diletak semuanya yang berfahaman Syiah Alawiyah. Syiah Alawiyah ini tuan-tuan antara pecahan daripada 70 mazhab Syiah yang pelik-pelik. Syiah Alawiyah ini ittifaq ulama mengatakan telah terkeluar daripada Islam. Senang bahasanya, kap alif paro tuan-tuan. Kap alif paro tu bukan kapar. Kapar dekat Meru, kape. Macam tu. Bila Hafiz Al-Assad naik jadi pemerintah Syria, tuan-tuan tahu apa yang dia buat? Perkara yang pertama dia buat, dia menggugurkan Dustur Perlembagaan Syria fasa kedua yang mengatakan segala hukum hakam Syria mestilah dirujuk kepada undang-undang Islam. Dia gugurkan yang tu yang pertama. Yang kedua, dia membubarkan Kesatuan Ulama Syam, ya, Ittihad Ulama Syam. Yang orang Syria cerita, Kesatuan Ulama Syria ini kuasanya dahulu sebelum Hafiz Al-Assad, mereka lebih kuat daripada presiden sendiri. Nak sebut, kalau kita tengok gambar-gambar dulu, gambar-gambar 60-an, 50-an, gambar hitam putih tuan-tuan, kita boleh tengok bagaimana rapatnya hubungan ulama dengan presiden Syria sebelum Hafiz Al-Assad. Bagaimana para alim ulama boleh berlatih menembak dengan presiden. Dan orang Syria cerita dekat Ana, sebelum Hafiz Al-Assad, para alim ulama diberikan kebebasan dan rakyat Syria diberikan peluang untuk berjihad di Palestin. Itu zaman sebelum Hafiz Al-Assad. Bila naik orang tua kutuk ni tuan-tuan, dia bubarkan Kesatuan Ulama Syria, dia tangkap para alim ulama, dan yang paling melampau-melampau sekali, dia tak benarkan sembahyang di mana-mana jabatan kerajaan. Tuan-tuan tahu tak, di Syria sembahyang hanya boleh didirikan di masjid dan di rumah persendirian. Di masjid pun lebih kurang macam kita kan kadang Ustaz, ya, masa waktu boleh sembahyang, habis waktu tutup masjid. Itu di Syria lebih kurang juga, kadang sebahagian tempat kita macam tu. Kecuali masjid-masjid yang menjadi tumpuan pusat pelancongan, seperti Al-Jami' Al-Umawi, Masjid Al-Umawi yang terbesar dekat Damsyik tu, itu dibuka 24 jam lah kita kata, sebab ramai pelancong keluar masuk. Tapi kalau masjid-masjid kecil macam Masjid Raja Uda ke apa benda tu, semayang aja, waktu semayang buka, lepas azan tutup, tak boleh masuk. Itu di Syria. Dan contohnya lagi, dia kata kawan ulama Syria yang cerita ke anak, di jabatan kerajaan tak dibenarkan sembahyang. Di dalam tentera Syria tak dibenarkan sembahyang. Saya mula tak percaya. Saya ada seorang kawan bernama Syekh Abdul Rahman Al-Mukri. Di Syria tuan-tuan, rakyat dia wajib masuk tentera. Anak kata ke dia, habis tu kau tak sembahyang ke? Selama 3 tahun masuk tentera, aku sembahyang, tapi terpaksa sembahyang dalam keadaan menyorok-nyorok, belakang pintu, belakang lemari, sampai kadang-kadang tuan-tuan sembahyang menggunakan isyarat mata. Pasal apa? Kalau bos kau nampak kau sembahyang, dia akan ambil tindakan kepada orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan tahu tak, kesan apa yang dilakukan oleh Hafiz Al-Assad ini melahirkan sebilangan besar tentera Syria yang lebih jahat, lebih zalim daripada Yahudi alaihi laknatullah. Memang jahat sungguh tuan-tuan. Okey. Kemudian bagaimana sekolah-sekolah agama tak dibenarkan bercambah, kecuali ada 4 buah sekolah agama ma'had yang sampai sekarang boleh beroperasi. Ini oleh kerana ma'had ini merupakan ma'had yang lebih tua daripada Hafiz Al-Assad sendiri. Maknanya sebelum Hafiz Assad jadi presiden, ma'had ni dah ada dah. Jadi Hafiz Assad tak boleh buat apa. Kalau ma'had yang baru tak boleh dihidupkan, kecuali kerajaan Syria bagi izin. Antara 4 buah ma'had ini, yang pertama Ma'had Fathul Islami, Ma'had Al-Furqan, Ma'had Aminiyah, wa Ma'had Tahzib wa Ta'lim. Inilah 4 mazhab yang lama yang dibenarkan beroperasi. Mana-mana ma'had baru yang nak dibuka tak dibenarkan. Hatta kami dulu pernah belajar di sebuah universiti, Jami' Sadat. Ingat lagi tak? Ingat lagi. Bayang kan? Kita dah sampai tahun akhir, tiba-tiba universiti kena tutup. Natang sungguh aku kata. Dah tahun akhir dah Syekh. Tahun akhir dah. Kan? Nak dapat sijil BA lah kita kata. Sekali datang arahan daripada Hafiz Al-Assad, tutup universiti. Bengong sungguh aku kata. Tapi nak covernya, itulah realiti dia tuan-tuan ya. Okey. Jadi di ma'had sebagai contoh,
Habis tu orang tanya, habis tu yang ustaz pergi belajar kat sana, cakap kenapa pula? Satu benda tuan-tuan, Syam ini bumi yang Nabi doa. Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatkan kami pada Syam kami. Nabi sebut tu, barik lana fi Syamina. Nabi sandarkan perkataan Syam kepada diri Nabi. Syamina. Nabi tak kata Allahumma barik fi Syam, ya Allah berkatkan pada Syam. Tak. Nabi kata Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah berkatkan kami pada Syam kami. Dalam ada setengah riwayat sebut, ada seorang Yaman bersama-sama dengan Nabi ketika itu. Dia kata, ya Rasulullah, wa fi Yamanina. Yaman pun nak juga. Nabi ulang kali kedua, Allahumma barik lana fi Syamina. Nabi kata, ya Allah berkatkan pada Syam kami. Lelaki Yaman ni masih tak putus asa. Ya Rasulullah, wa fi Yamanina. Yaman pun nak juga, ya Rasulullah. Nabi buat kali ketiga, Allahumma barik lana fi Syamina. Orang Yaman dia kata, ya Allah, ya Rasulullah, Yaman pun nak juga. Barulah Nabi kata, wa fi Yamanina. Kali ketiga, kali keempat baru Nabi sebut, dan Yaman kami. Tapi 3 kali Nabi sebut, pada Syam kami, pada Syam kami. Bukan Syam kami kasih, tuan-tuan. Syam kami kasih tu member aku, bukan member Ustaz akhir zaman ni, tuan-tuan. Jadi keberkatan